Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Assalamualaikum dan salam madani. Saya Sohaila selaku hos anda pada hari ini. Welcome you to podcast Santai KDN di mana anda dengar kami bincang. So macam biasa, terima kasih kepada penonton yang sentiasa setia bersama kami daripada awal sampailah sekarang. InsyaAllah kami akan menyampaikan lagi informasi terkini, especially berkaitan Kementerian Dalam Negeri. So, tanpa saya membuang masa, saya nak memperkenalkan our guest for today. Sangat cantik, sangat segak orangnya. SAC Dr. Shazrin Azlin binti Ruslan, Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan dan Penerbitan IPSO. Persilakan Puan, apa khabar? Okey, baik. Terima kasih Puan Su. Sihat Puan? Okey ke tadi? Alhamdulillah. Dah makan dah hari ni? Tengok Puan Su rasa kenyang tu. Oh, Ustaz. Alhamdulillah. Okay. So, tanpa kita membuang masa lah. So, topik kita yang nak bawa hari ni is keselamatan bukan untuk dikompromi. As we all know, tajuk ni is actually tema untuk persidangan keselamatan dalam negara yang telah berlangsung pada 2 September yang lepas lah. So, persidangan ini dia bertujuan untuk mengenal pasti ancaman utama keselamatan dan ketenteraman awam. Betul Puan? Betul. Okay. So, sebelum kita nak start with the heavy questions lah Puan, boleh tak Puan terangkan apakah signifikan di persidangan ni Puan? Okey, terima kasih ya Puan Su. Sebenarnya idea untuk mengadakan persidangan ini tercetus semasa mesyuarat perancangan strategik KDN yang telah berlangsung pada 28 Jun yang lepaslah, di mana Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah mengatakan pentingnya untuk Kementerian Dalam Negeri mengenal pasti satu ancaman keselamatan dalam negara. Kalau kita lihat sebenarnya perbandingan dengan negara-negara lain, contohnya seperti Singapura telah meletakkan keselamatan cyber dan juga keganasan sebagai ancaman utama keselamatan negara. Ini bukanlah bermaksud lain-lain ancaman itu tidak penting, tetapi menjadikan ia satu prioriti itu adalah amat penting bagi setiap negara supaya kita boleh memaksimumkan sumber dan juga fokus ke arah membantras atau membendung daripada ancaman tersebut berlaku. Okey, seperti contoh pula US, United States of America mengatakan risiko infrastruktur digital dan keganasan sebagai ancaman utama. UAE ketidakstabilan serantau, keganasan dan juga keselamatan cyber, dan Arab Saudi mengatakan ancaman utama negara mereka adalah keganasan ekstremis dan keselamatan serantau. Jadi tujuan Kementerian Dalam Negeri mengadakan persidangan ini adalah untuk mengenal pasti apakah ancaman utama keselamatan dalam negara. Okey, jadi persidangan yang telah berlangsung sebelum ni sebenarnya mempunyai dua objektif utama Puan Su. Okey, objektif yang pertama yang paling penting adalah untuk mengenal pasti ancaman utama negara yang lebih holistik dan berasaskan data. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk mengenal pasti pula strategi dan langkah-langkah untuk menangani ancaman keselamatan dan ketenteraman awam negara yang lebih rentas masa. So itu basically apa yang saya boleh katakanlah tentang persidangan tersebut. So, apa yang saya faham daripada explanation point, setiap country ada dia punya own ancaman utama. So, the reason kita buat persidangan ni untuk tahu Malaysia which ancaman utama yang kita kena kenal pastilah. So, correct me if I'm wrong,
masa persidangan tu kita ada keluarkan 4 kluster. Betul. Betul, 4 kluster. So macam mana 4 kluster as far yang saya tahu ni keselamatan dan ketenteraman awam, keselamatan cyber, keselamatan sempadan negara dan keselamatan sosial. So macam mana kita di KDN ni mengklusterkan 4 kluster tu Puan? okey. Boleh tak? Sebenarnya very interesting sebab persidangan ni sebenarnya mengikut kehendak daripada YB Menteri sendiri sebenarnya menyatakan bahawa KDN perlu keluar daripada limitation ataupun border dalam KDN sendiri. Sebab itulah kita mengadakan 4 kluster ancaman keselamatan utama negara ni berdasarkan kepada pandangan yang lebih holistik. Maknanya kita buka sempadan KDN. Okey. Dan yang lebih menariknya 4 kluster tersebut kita bahagikan kepada keselamatan dan ketenteraman awam negara. Kemudian kita buat keselamatan ancaman cyber, keselamatan sempadan dan juga keselamatan sosial di mana kita menjemput 30 pembentang daripada pelbagai agensi, kementerian dan yang tidak kita lupakan ialah daripada pemikir-pemikir akademik kita. Pelbagai background. Pelbagai background. Jadi sebenarnya dia nampak lebih holistik dan tidak hanya menjuru dan tidak narrow kepada limitation dalam Kementerian Dalam Negeri. So bila kita dan proses sebenarnya untuk pembagian kluster ni sebenarnya pun kita bahagikan setiap kluster tersebut dengan kepelbagaian background. Okey, seperti contoh keselamatan ketenteraman awam, sebenarnya dalam kluster tersebut kita mempunyai combination of pelbagai agensi. Kita ada PDRM di situ yang bercakap tentang ideologi dan terorisme. Kemudian ada daripada bahagian PDRM juga daripada risikan dan operasi berkaitan dengan kadar jenayah. Kemudian kita ada bercakap isu 3R. Kita ada jemput Center of Media Information Warfare daripada UiTM, Profesor Dr. Zulkifli Abdul Latif yang bercakap tentang peranan media dalam keselamatan dan perang saraf. Kemudian ada daripada Majlis Keselamatan Negara Tuan Hamzah Ishak yang bercakap tentang krisis dan keselamatan. Jadi kalau kita tengok combination setiap kluster tu sebenarnya adalah satu combination yang sangat holistik. Kita ada pelbagai pandangan sebelum kita dapat membentuk satu resolusi ancaman utama keselamatan negara lah daripada konteks KDN. I see. Yeah. So the 4 clusters tu bukan sahajalah yang di-decide oleh KDN. Yeah. Itu dah dibincang sama oleh macam dah ada perbincangan secara bersama lah ya pun dengan all this pelbagai background. Betul. So penting jugalah for me to know macam penglibatan pasal keselamatan negara ni bukan polis sahaja. Ya, betul. Macam bukan army sahaja. It also involves macam Puan tadi kata media. Yeah. So macam benda-benda ancaman cyber contohnya lah kan. Okay Puan. So kita dah went through to the persidangan tu dan membincangkan dekat sana forum-forum untuk membincangkan 4 kluster ni. Betul. And from this forums, from this 4 cluster, kita dah identify the ancaman utama. Dah keluarkan satu resolusi untuk menceritakanlah ancaman utama di Malaysia ni apa. So boleh tak Puan jelaskan lebih detail lagi resolusi tersebut? Okey, sebenarnya dalam kita menetapkan resolusi persidangan ni sebenarnya, kalau boleh saya flashback semula lah. Okey. Kita melalui satu proses yang sangat komprehensif sebenarnya sebelum kita menetapkan ancaman tersebut. Kita bermula dengan the selection of pembentang, okey, untuk kita masukkan kepada setiap kluster yang tadi saya sebutkan. Daripada 30 pembentang tu kita membentangkan setiap pandangan mereka dari melalui kluster-kluster tersebut, di mana setiap kluster tersebut ada mempunyai ketua kumpulan. Ketua kumpulan ini selepas selesai pembentangan sebenarnya mereka juga akan membuat satu forum penggulungan. Okey, mereka akan menjadi panel penggulungan dalam forum persidangan
di mana kita ada 4 ketua kluster yang menjadi panel forum, iaitu ini juga a combination of latar belakang yang Latar berbeza. berbeza, Okey, contohnya panel pertama kita ada Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kemudian kluster kedua kita ada one and only yang berbahagia Datuk Zulkifli Abidin, kita punya Setiausaha Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam. Kemudian kita ada panel ketiga yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, the best person lah to talk about cybercrime in Malaysia. Kemudian kita ada kluster keempat, yang panel keempat ialah Profesor Dr. Yarina Ahmad, iaitu pengarah Institut Biodiversity dan Pembangunan Lestari Universiti Teknologi Mara. Jadi selepas mengalami proses pembentangan, kita ada proses penggulungan. Selepas tu semasa forum penggulungan tersebut, kita ada penilai. Penilai kita yang diketuai oleh kita punya mantan Ketua Setiausaha Kementerian, iaitu Datuk Ruji bin Haji Ubi. Dan barisan panel penilai tersebut merupakan timbalan Ketua Setiausaha yang Kementerian Dalam Negeri, dan juga combination ahli akademik juga. Kita ada daripada USIM dan juga daripada UKM. So kita ada 6 panel penilai yang akan menilai sebenarnya pembentangan forum tersebut. Selepas itu dan panel penilai tersebut dia menghasilkan penilaian melalui rubrik yang telah kita persetujui lah peringkat permulaannya. Okey, dan rubrik tersebut pun bukan mudah sebenarnya. Rubrik itu melihat kepada probability berlaku ancaman tersebut, kemudian kesan terhadap nyawa, kesan terhadap ekonomi, kesan sosial, infrastruktur, tahap kerentanan, keberkesanan tindakan pencegahan dan kepantasan tindakan balas tersebut. Jadi kalau kita tengok sebenarnya perancangan untuk menghasilkan satu resolusi itu sangat komprehensif dan very detail. Dan at the end of the day, satu resolusi berjaya dibentukkanlah. So macam the reason why kita kena buat benda ni very comprehensive, very detailed is because kita, this is something important, keselamatan dalam negara kita sendiri. So boleh tak Puan jelaskan lagi macam from the 4 cluster, apa yang dikeluarkan, apa yang dikatakan itulah ancaman bagi setiap cluster tu Puan? Betul. Okey, kalau kata saya bolehlah nyatakan di sini, untuk kluster keempat sebenarnya very interesting sebab kluster keempat ni ialah kluster keselamatan sosial yang diketuai oleh Prof Yarina daripada UiTM. So dalam kluster 4 ni sebenarnya kalau kita tidak sempitkanlah kita punya limitation tersebut terhadap keselamatan yang kita boleh ukur. Contohnya melibatkan jenayah, melibatkan ancaman-ancaman yang bersifat lebih kepolisan ataupun ketenteraan, okey, di mana di kluster keempat ni kita ada seperti contoh daripada Jabatan Immigration Malaysia menyatakan tentang ancaman parti pekerja asing dari konteks yang berbeza. Kemudian kita ada daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK yang bercakap tentang senario penyalahgunaan dadah dan penagihan dadah. Dr. Abu Hafiz bin Salahuddin. Ini very interesting sebab memang hasrat YB Menteri sendiri untuk memanggil tokoh agama, dan kita dapat Dr. Abu Hafiz ini daripada Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah UIA yang mengatakan yang bercerita tentang pengurusan ancaman keselamatan dari perspektif Islam antara keabsahan fakta dan ketegasan tindakan. Kalau nampak tadi memang very orang kata macam-macam background, macam-macam ancaman. Kemudian kita ada daripada Jabatan Penjara Malaysia yang juga bercakap tentang inisiatif pengurangan kadar residivism, dan Profesor Dr. Anjas Asmara daripada Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM yang bercakap tentang food security in addressing unrest. Even food pun menjadi satu keselamatan ancaman. Betul. Okay, alright. So from these 4 clusters lah Puan, kita ada yang ancaman keselamatan sepadan, ada their own fokus lah. And then ancaman keselamatan cyber pun ada dia punya own fokus, ketenteraman awam dan juga social. So daripada 4 kluster ni Puan, mesti kita dah keluarkan satu. So boleh tak Puan jelaskan apakah yang satu ancaman utama tu Puan?
Okey, hasil daripada pembentangan kemudian penilaian forum tersebut, persidangan sebenarnya bersetuju untuk mengangkat dadah sebagai ancaman utama dadah. keselamatan negara. Tetapi itu bukan bererti ancaman hanya itu Dadah saja tumpuan semata. kita, tidak ya. Betul. Berbanding dengan pelbagai sebenarnya ancaman-ancaman lain, seperti contoh ancaman cyber sebenarnya mengalami evolusi yang sangat laju. Everyday pun kalau kita dengar sebenarnya scammer ni dah ada pelbagai kata teknik dan cara-cara baru untuk men-scamkan Yes, orang. betul. Dan pelbagai juga kita dengar kes-kes yang berkaitan dengan cybercrime will never stop. Okey. Sama juga dengan ancaman teroris, okey, sempadan negara. Tetapi dadah juga sebenarnya mengalami satu evolusi. I see. Okey, mengalami satu evolusi. Kenapa saya katakan begitu? Kerana daripada kita kalau kita tengok dulu sebenarnya dadah ni dah 40 tahun pun kita memerangi Betul. ancaman dadah ni. Yes. Bermula daripada tahun 80-an pun kita dah isytiharkan dadah musuh sebagai utama. musuh nombor satu negara. Yes. Okey, tetapi pada masa itu dadah ini menggunakan dadah sintetik dan juga konvensional. Okey, dan dadah ini berevolusi. Dia berevolusi di mana sekarang ni dadah telah dikenali dengan new psychoactive substances, di mana telah menjadi dadah yang lebih orang kata lebih berbahaya dan lebih senang untuk didapati. It's no longer macam just dadah or Betul. macam tu, tapi dia campur lagi banyak-banyak. Ya, betul. Jadi suka ataupun tidak sebenarnya kita terpaksa bersetuju bahawa ancaman dadah ini masih lagi merupakan ancaman utama negara, tanpa mengurangkan sebenarnya kita punya perhatian kepada lain-lain ancaman. Betul. So kita just kenal pasti yang dadah is still our number one enemy lah. Yeah. Tapi at the same time macam Puan kata, kita masih lagi ambil tahu pasal isu-isu keselamatan negara yang lain lah. So from this masalah, apakah strategi berdasarkan pembentangan dan perbincangan, strategi yang dikenal pasti untuk menangani ancaman-ancaman, especially ancaman dadah ni, Puan? Okey. Sebelum saya ke situ Puan Su, saya rasa saya boleh juga menambahlah beberapa statistik ni hasil daripada kita punya resolusi pembentangan berkaitan dengan pelbagai ancaman dan macam mana kita buat penetapan. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya dadah ini memberi kesan yang sangat besar. Okey, ini hasil daripada penguatkuasaan yang diadakan oleh semualah agensi pelaksana daripada tahun 2023 hingga tahun 2024 lah yang terkini. Mengambil contohnya nilai rampasan terhadap dadah ini bernilai 1.1 bilion setahun. Okey. Banyak sangat. Kemudian kos pemulihan dadah setahun bernilai 168,000. Okey. Kos tahanan penjara yang melibatkan dadah 1.15 bilion setahun. Okey, kita bukan hanya melihat kepada rampasan saja, tapi kita melihat kepada impak terhadap penagih dan macam mana kita punya rehabilitation. Okey, kos-kos itulah. Dan jumlah tangkapan kes dadah pada satu tahun itu 2023-2024 ni adalah sebanyak 8,480 orang. So maknanya dia masih lagi orang kata merupakan ancaman. Dan okey, berbalik pada soalan tadi, strategi kita masih lagilah sebolehnya membuat penetapan dasar perundangan, okey, memperkasakanlah kemudian pemantapanlah penguatkuasaan daripada agensi yang terlibat. Dan yang paling penting sekali ialah peningkatan kesedaran masyarakat. Sebab sekarang ni kalau tengok sebenarnya masyarakat terutama yang di kampung-kampung perlukan sebenarnya kesedaran-kesedaran, bukan hanya dadah saja, cyber security, ancaman-ancaman cyber ni pun memerlukan kesedaran. They need more awareness lah, and They need more especially awareness. tanggungjawab kita di KDN tu pun untuk menghebahkan all this Betul. informasi-informasi Betul. lah. Dan betul. Kita bukan saja terlibat dengan pencegahan, kita bukan terlibat penguatkuasaan, tetapi memberi kesedaran juga adalah merupakan salah satu fokus utama Kementerian Dalam Negeri lah. Dan seterusnya pada saya lah pelibatan semua pihak perlulah bagi mengatasilah masalah ini. Betul.
Alright, okay. So now kita dah tahulah signifikan persidangan keselamatan dalam negara yang lepas lah. So macam mana kluster-kluster ini diwujudkan, and macam mana from this empat kluster ni kita dah identify the main utama, the main ancaman is jenayah dadah dan substan layapan. So kita however dah almost to the end of our first session. Okay. So kita akan teruskan lagi topik ini tapi pada minggu hadapan Puan. Okay. Okay. So Puan ada nak tambah apa-apa lagi before kita end this first session? Sebelum kita akan move to the next session nanti. Okay. Tak ada apa-apa. Okay, tak apa. Okay, tak apa. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang sama, dengan sosok yang sama. Saya Sohaila, host anda pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Boleh saya katakan budaya membenarkan penggunaan dadah ini dah menjadi berleluasa. Seperti contoh negara jiran kita sendiri telah menghalalkan penggunaan cannabis ya. Oh yes. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang sebenarnya yang tidak boleh tidak kita terpaksa hadapi. Betul. Dan bukan hanya kita menghadapi dengan cara menghadapi dan menggunakan strategi yang lama, kita tetap kita masih lagi berusaha untuk memperbaiki strategi kita, penambahbaikan terhadap pemantauan, okey, kita memperketatkan lagi sempadan negara, begitulah. Santai.